KC Champion. Dalam segmen cerita-cerita seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Ya, saudara para penonton Malam Seram. Selamat kita berjumpa kembali dalam rancangan Horror Talk Show secara live bersama dengan saya Casey. Sementara waktu sehinggalah bulan pertengahan bulan 5 bulan Mei saya akan kembali ke channel asal Malam Seram. Yang ini live di channel sementara Malam Seram, tapi ini Malam Seram Podcast Channel. Terima kasih pada anda yang sudi bersama dengan saya Casey. Yang penting sekali, Malam Seram adalah sebuah rancangan hiburan dan supaya anda sentiasa faham rancangan ini, kita pun tidak tahulah kisah-kisah yang dikongsi sama, adakah mungkin pengalaman itu benar-benar berlaku ataupun dibuat-buat. Yang penting di sini anda adalah peminat genre horror, kita dengar dan kita nikmati pengalaman yang disampaikan oleh saya. Kiriman email boleh kirimkan kepada Casey ke casey@malamseram.com ataupun boleh hantar voice note, rakaman suara anda. Kalau kirimkan rakaman suara tu, pastikanlah suara anda tu jelas, tak ada bunyi kipas, belakang tak ada bunyi orang bergaduh ke Jadi, kirimkan ke +65 81310287 81310287. Itulah talian hotline seperti yang ada tertera dekat bawah sini. Dan terima kasih kepada geng Momok Captain dan geng Momok Sarjan yang sudi bersama melanggani konten berbayar Malam Seram. Dan saudara para penonton Malam Seram, juga terima kasih kepada moderator-moderator bertugas yang menjaga ketenteraman, keamanan live chat pada tika dan saat ini. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang sedang menonton. Okey, malam ini Malam Seram seperti biasa, setiap hari Sabtu Malam Seram dibawakan khas untuk anda, ditaja oleh hashtag
tim Mirzafai, ya. Kalau anda berminat untuk menjual beli rumah anda, saya rasa happy sangat, bersyukur sangat kerana dengan Mirzafai, ya, menjadi penaja rancangan ini sejak lebih kurang dah setahun lebih yang lalu. Mereka semakin berkembang dan tadi saya jumpa mereka untuk buat rakaman di luar. Kadang-kadang kita dekat studio, kadang dekat luar, kadang-kadang hanya panggilan telefon kan. Jadi Mirza dan Fai berkongsi perkembangan. Alhamdulillah, tim Mirza Fai dah nak tambah lagi beberapa anggota tim untuk terus berkhidmat kepada anda yang ingin jual beli hartanah, kerana mereka kata ingin mengadakan satu khidmat yang baik untuk para pelanggan. Jadi kalau anda merupakan yang sedang menonton ni, ejen hartanah, ya, yang ada lesen lah pastinya, berminat untuk join tim Mirzafai, mereka Alhamdulillah, mereka dah update, katanya Alhamdulillah KC respon baik dan mereka sekarang nak perlukan lagi ramai ejen untuk join the team, tapi mesti berwibawa, mesti bersemangat lah. Sebabnya kalau untuk join team ni sebagai ejen hartanah ni, anda patutlah pergi sana sini, naik kenderaan, pergi jurung Pasir Ris, patah balik jurung, macam tu lah. Jadi kena be prepared lah kan. Kalau nak berjaya, harus kita mula dari bawah. Jadi kalau yang ada lesen hartanah boleh hubungi Mirzafai 8131 tu hotline, malas seram salah 8333-8555. Tu betul ataupun 8383-2145. Kita teruskan dengan kes yang pertama dalam rancangan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Ini kisah yang pertama yang Casey bacakan pada anda semua dengan tajuk Tetamu Pocong. Jom. Assalamualaikum Casey dan juga para penonton Malam Seram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, gunakan nama samaran Casey, jangan sebut nama yang ada dekat email saya. Sebabnya saya tak pasti jiran saya ni tahu ataupun tidak. Gunakan nama saya Kamaria. Kamaria berkongsi saya menetap di sebuah kawasan di Singapura. Unit rumah saya dengan unit rumah jiran bertentangan ke. Bila buka pintu boleh nampak rumah jiran depan saya. Pada waktu itulah, sejak kebelakangan pada waktu itu, bila saya balik rumah nak pada waktu malam bila saya kata waktu malam tu dia selepas pukul 10. Kawasan rumah saya ni dah sunyi sangat. Boleh bau ke bau kemenyan. Kuat bau dia. Pada mulanya saya ingatkan benda ni ganggu rumah saya. Yelah, depan rumah nak balik masuk rumah ni boleh bau bau kemenyan. Dah mulalah Mula saya dekat rumah ni pasang Yasin. Dekat rumah ni saya buka orang mengaji. Dekat luar rumah ni saya sembuh air bacaan Yasin. Takut sebab bau kemenyan ni semakin menjadi-jadi kebelakangan pada waktu itu. Sebenarnya benda ni bukan dekat rumah saya. Rupa-rupanya ia adalah gangguan rumah jiran depan saya. Bayangkan para penonton Malam Seram, kakak ipar saya cakap, Kamaria, kau tempoh hari cakap rumah kau bau kemenyan kan? Kau dah try ambil air Yasin tu, kau sembuh depan rumah.
saranan kakak ipar saya lah. Tak ya juga Jadi waktu tu masih belum tahu tau Casey. Masih belum tahu gangguan tu adalah berlaku dekat rumah jiran. Saya ingatkan rumah saya Casey. Jadi saya pun ambil air Yasin tu, saya tunggu agak malam Casey. Pukul 11 mungkin. Saya tunggu lewat malam sebab takut tengah sembuh-sembuh jiran depan buka pintu. Ingatkan apa pula nanti kan. Saya dengan jiran depan ni pun setakat senyum, angkat tangan dah lah. Tak banyak cakap pun. Rumah jiran depan ni selalu saja tutup pintu. Jadi pukul 11 malam saya tengok daripada lubang pintu. Okey, macam biasa tak ada orang, tutup pintu. Saya pun keluarkanlah botol penyembuh ni. Ada dalam tu air bacaan Yasin. Psst, 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 psst. Sembuh depan rumah Casey. Sampaikan saya sembuh. Dan kemudian saya masuk balik dalam rumah saya. Selepas saya sembuh, saya pun pergi ke dapur, kata beliau, untuk minum air. Kemudian sambung menonton televisyen. Pada pukul 1 pagi saya nak tidur, kata Kamaria. Waktu tu suami saya memang tak ada rumah. Nak tidur sempat Casey. Saya pergi dekat pintu, tengok lubang pintu. Saudara para penonton Malam Seram, bila saya teropong daripada lubang pintu, alangkah terperanjatnya. Saya ni tengok lubang pintu macam berapa saat dia tengok. Astagfirullahaladzim. Terus saya pandang ke arah lain, sebab saya nampak ada benda putih berbungkus depan rumah jiran. Depan rumah jiran Casey. Bila saya teropong buat kali kedua, benda tu dah tak ada dah. Dia muncul dalam sekelip mata. Waktu saya terperanjat tu lah, saya terus alihkan penglihatan saya, pandangan saya ni daripada lubang pintu tu kerana terperanjat. Jadi saya perlahan-lahan dekatkan mata lagi nak tengok. Dah tak ada dah makhluk berbungkus putih depan rumah jiran. Dari situ saya pun tertanya, selama ni bila aku balik, dekat luar rumah aku bau kemenyan, bukan rumah aku agaknya. Rumah jiran sebelah lah ni. Sebab bila saya sembuh air Yasin tu dekat luar, pada malam tu kebetulan benda tu muncul. Jadi saya buat lagi besok. Dia muncul lagi Casey. Dipendekkan cerita, saya pukul 11 malam bila kawasan rumah tu seperti biasa kosong dan sunyi, saya buka Casey, buka pintu rumah saya, keluar perlahan-lahan. Saya keluar dekat luar rumah, pergi dekat dengan rumah jiran, keluarkan botol spray tu, saya spray depan pintu rumah jiran. Takut Casey, saya niat nak tolong orang. Takut jiran buka pintu, diingatkan saya pula yang sihir dia. Saya dah spray depan rumah jiran. Casey, waktu tu malam tengah tidur, suami dah balik kerja, tengah baring, dengar orang ketuk pintu Casey. Bayangkan saudara. Siapa pula yang ketuk pintu ni? Suami saya nasib baiklah, jenis yang tidur tak bangun-bangun. Kalau saya kejut macam nak rak, baru dia bangun. Jadi saya terbangun dengar orang ketuk pintu. Tapi saya tahu Casey, bukan orang yang ketuk. Sebabnya siapa nak datang rumah saya malam-malam? Saya duduk dekat katil, katakan Maria, lama. Nak dekat lebih kurang 10 minit dia ketuk pintu. Akhirnya senyap. Besok saya sembuh lagi air Yasin depan rumah jiran. Malam tu kena ganggu lagi. Sampailah gangguan tu berhenti. Saya mula teropong depan rumah jiran. Dah tak nampak lagi benda tu lah. Hanya nampak sekali saja. Kemudian yang penting, bila balik selepas 10 malam, dah tak ada lagi bau kemenyan Casey. Dah tak ada lagi. Saya harap tindakan saya ni yang sembuh depan rumah jiran air Yasin ni
dapatlah membantu dia. Walaupun kita ni tidaklah berbual berborak, setakat senyum angkat tangan tu je lah. Sebab jiran saya ni jenis yang suka tutup pintu dan tak campur orang. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Itu kisah yang pertama tentang jiran. Anda rasa macam mana? Jiran ni prihatin ataupun dalam kategori ini saya tanya saja, ya. Terima kasih pada Kamaria, bukan nama sebenar. Dia pun tak naklah jiran dia tahu tentang apa dia buat. Tapi benda baik tu kan. Tapi apakan daya, mungkin jirannya jenis yang tak suka, ya. Private life mereka dicerobohi. Wallahualam. Tapi apa kata anda? Adakah mungkin Kamaria ni jiran yang baik ataupun jiran yang kepo? Jangan kecil hati ini semua tanya sebab ada orang memang tak suka. Dari kecil pada saya baiklah sebab dia tolong dah tak ada dah bawa kemenyan. Mungkin benda tu pun selalu menghantui rumah jiran sebelah, kita pun tak tahu. Okey. Kita berkongsi kisah yang ini datangnya daripada mana ni? Zizi. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya Zizi, berasal daripada Kuala Lumpur, Malaysia. Saya nak berkongsi kisah pengalaman saya ni. Sebelum tu saya minat dengan rancangan Malam Seram ni. Begitu juga dengan kakak saya yang suka mendengar Malam Seram. Kakak saya suka dengar melalui Spotify. Saya pula lebih suka menonton di YouTube. Tapi Malam Seram memang mantul, Casey. Kata orang Malaysia, mantul, mantap betul. Dah lama tak gunakan perkataan tu. Dan ini kisah saya, kata berkongsi Zizi. Saya waktu tu ingatkan nampak kakak saya, tapi bukan, Casey. Rasa pelik pula bila saya baca kisah ni. Yelah, takkanlah kakak awak. Jom Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Kisah saya ringkas. Pengalaman seram saya berlaku dalam rumah. Waktu tu ibu dan ayah saya tidak ada di rumah, Casey. Dalam rumah cuma saya dengan kakak saya sahaja yang ada. Jadi saya ni daripada bahagian bawah rumah. Kakak saya berada dekat tingkat 2. Pada waktu itu saya ingatkan kakak saya dekat tingkat 2 dalam bilik dia. Tempat yang dia suka pergilah, yang dia suka, dia akan berada lah, kata beliau. Kemudian daripada tingkat bawah, saya dalam hati ni cakap kakak aku dekat atas. Jadi dalam otak dah ingat kakak aku dekat atas. Sebenarnya saya tak tahu pun yang kakak saya dah turun. Waktu tu tengah mungkin sibuk sangat, sambil tengok TV, sambil tu main handphone. Saya ni peminat tegar ke si rancangan Gegar Vaganza. Kakak saya memang tak minat pun. Jadi sebab itulah dia seringkali terperap dalam bilik, terperangkap dalam bilik. So tengah tengok TV, main handphone, kakak turun. Mungkin saya tak perasan sebab saya ingatkan kakak dekat atas. Habis saja rancangan tu, saya pun naik atas kan nak tidur. Ibu dan ayah saya masih belum balik. So saya naik atas. Kemudian saya akan lalu bilik kakak dulu. Bilik saya betul-betul sebelah toilet. Jadi saya lalu bilik kakak saya. Kemudian saya terperanjat, nampak kakak saya ni dia tengah tidur. Masalahnya kakak saya tidur bawah katil. Jadi saya nampak kakak tengah tidur bawah katil. Badan dia miring tau, Casey. Saya tengok, apalah pula perangai kakak aku ni tidur bawah katil. Kak, hey, apa tidur bawah katil? Jadi saya nak keluarkan handphone, Casey, nak rekod, nak tunjukkan ibu dengan ayah saya yang kakak saya buat kerja bodoh tidur bawah katil. So tengah keluar handphone, saya cakap, Kak, and then kakak saya menyahut lah. Apa?
Dan suara tu datang dari bawah. Saya toleh ke si toleh. Terus saya jalan sampai dekat ujung koridor tingkat 2 tu. Dari atas saya menjengah ke bawah. Kak, kau pergi mana? Apa pergi mana? Aku dari tadi kat bawah lah, duduk belakang kau. Itulah. Tengok lagi TV tu sampai tak ingat dunia. Marah kakak saya. Kakak saya naik atas. Saya tunggu kakak saya naik atas. Saya jalan sama-sama dengan kakak saya. Kakak saya masuk bilik, mata saya menjeling. Saya tengok dalam. Jeling, tengok bawah katil, tengok. Sampai tengok atas almari semua. Tengok lagi bawah katil, tengok. Kakak saya tanya, engkau ni kenapa? Tak ada apa-apa kak. Tak ada apa-apa. Kak, malam tu memang kisah seram. Saya pula tak sampai hati nak biarkan kakak saya. Kak, malam ni kakak tidur bilik adik lah buat apa? Dah pergi. Marah kakak saya. Pergi dah masuk bilik kau. Tidur bilik kau pula. Takut lah tu. Casey, sejujurnya saya nak tolong kakak saya sebab takut malam-malam dia kena ganggu. Kedebam, kakak saya tutup pintu. Apa asal lah? Biar kau kena ganggu. Saya pun jalan masuk bilik saya, main handphone, tidur sampailah ke pagi. Itulah pengalaman saya, Casey. Siapa yang baring bawah katil? Selamat malam seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Okey, itu kisah daripada pengirim kita yang berkongsi pengalaman dalam rancangan Malam Seram Horror Talk Show. Malam ini Malam Seram seperti biasa yang dibawakan khas untuk anda, yang ditaja oleh #Team Mirza Fai. Ya, jadi kalau anda ingin mungkin dengar temu bual Casey bersama dengan Mirza dan juga Fai, kita berada hari kali ini buat recording video lah dekat luar. Berada dekat Punggol. Punggol ni besar, tapi di satu lagi tempat lah di Punggol, dan kawasan perumahan yang kita pergi ni memang cantik lah. Ibarat macam anda tinggal di tepi sungai. Wah. Nanti akan saya share video tu. Kalau ada berminat, jangan lupa Mirza Subari dan Fai Muni, #Team Mirza Fai. Selain daripada ingin sama-sama lah berkhidmat untuk anda, untuk menjual, mencari rumah idaman anda, mereka juga sekarang ini nak kembangkan lagi Team Mirza Fai. Sekarang ni dah ada Leha kan, Leha dah ada, Mirza Subari, Fai Muni. Leha pun sekarang dah banyak kerja juga, jadi nak tambah lagi mungkin beberapa lagi anggota keluarga baru. #Team Mirza Fai. Boleh hubungi 83832145 ataupun 83338555. Kisah seterusnya ini pengalaman seorang pomen, saya rasa foreman. Kalau dalam bahasa Inggeris foreman agaknya FORE, foreman. Pomen yang sedang berada di workshop memperbaiki kenderaan pada waktu malam. Lazimnya workshop dia akan tutup lah, tapi oleh kerana waktu tu kata beliau ni musim orang hantar kereta, sebab semua nak balik kampung nanti. Jadi workshop saya ni penuh dengan kenderaan-kenderaan yang harus saya perbaiki. Dan inilah kisahnya. Kita sambung dalam rancangan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Dia kata, Casey, pomen tu bukan foreman. Pomen tu adalah mekanik. Oh, mekanik. Terima kasih lah sebab tu dia kata tengah buat kereta Jadi kisah kiriman Abang Pomen ni, betul nama dia gunakan. Casey gunakan nama samaran Abang Pomen. Jom pengalaman Abang Pomen kita. Malam tu saya berada dekat bengkel saya. Saya mengendalikan sebuah bengkel memperbaiki kereta selalunya dan kenderaan seperti motor.
Saya ni bekerja adalah beberapa kaki tangan. Tapi oleh kerana itu adalah musim nak masuk bulan Ramadan dan Syawal, banyak kenderaan dah mula masuk dah. Hantar dekat workshop untuk servicing ke si. Sebabnya nanti ada yang bulan Ramadan tu dah mula nak balik kampung, nak puasa dekat kampung. Hari raya jangan cakap. Jadi kenderaan banyak. Terpaksalah saya ni bekerja lebih masa sedikit untuk menepati jadual waktu para pelanggan yang inginkan. So waktu tu saya tengah berada dekat saya punya bengkel. Bengkel saya ni terletak dekat kawasan yang mana memang waktu malam semua kedai-kedai tutup. Paling lewat kedai akan buka mungkin sebelum maghrib lah. Selepas maghrib kasi datang ke semuanya kawasan tu ibarat orang kata macam ghost town. Jadi saya ni memperbaiki kereta dan tengah berada dekat bawah salah sebuah kenderaan kasi. Saya tengah servicing sebuah kereta. Jadi apa yang berlaku, tengah baring kat bawah tu, saya tengah servis ni. Jadi saya tak nampak apa-apa lah kan, cuma nampak bahagian bawah lantai. Tiba-tiba kasi, saya macam ternampak ada orang berdiri betul-betul dekat tepi luar kenderaan tu. Tengah betul baring mungkin tengah baring tengok bawah tu kan. Dia tengah baring bawah kenderaan tu, tengah repair apa tak tahulah. And then saya nampak ada orang berdiri. Masalahnya dia pakai baju putih ke si. Kalau dia pakai baju merah ke, dia pakai baju oranye ke, dia pakai baju hitam pun, saya tak akan fikir bukan-bukan ke si. Yang ini baju putih panjang mengurai sampai ke lantai. And then saya berhenti sekejap tau. Berhenti. Saya tengok siapa sini. Siapa Siapa ni? Casey dia tak cakap pun. Siapa ni? Tak cakap. Saya pun aku baca Aku baca ayat kursi tak bergerak. Saya pun mula Casey baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa. Saya baca. Tengah baca, dia pusing dia jalan Casey. Terus tinggalkan saya punya bengkel. Saya nampak dia jalan. Dia bukan terbang ke terapung, tak. Dia jalan tapi tak nampak kaki lah. Sebab kain putih tu panjang sangat dan kotor. Dah terkena lantai kan. Dia jalan, dia keluar dari kedai saya. Saya terus sliding keluar dengan laju Casey. Baru saya perasan, kedai aku tutup Casey. Shutter saya semua dah tutup sebab nak elak daripada dirompak. Dah tutup shutter. Pintu keluar masuk memang ada, tapi pintu tu pun saya dah kunci. And then saya mula cari kiri kanan. Macam mana dia masuk Mana dia keluar? Itu tanda-tanda Abang Pomen tutup kedai. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Seram Dia seram bila kita tak nampak tau. Tengah baring bawah kereta. Itu kira tahap paling rendah lah. Kita baring bawah kereta dan penglihatan kita ni dihadang oleh kenderaan tu lah. Jadi nampak bahagian kain putih je lah kat bawah tu. Bayangkan, siapa ni? Siapa? Sekali dia jawab Abang, kereta saya dah siap. Lah, kamu rupanya. Dia pun slide keluar. Dia slide keluar. Tu lagi seram tu. Itu apa ni dipanggil kemungkinan kalau tu berlaku tu. Seram Ya Allah. Yang hairan dia kata saya tutup semua. Shutter saya dah down, pintu dah kunci sebab nak elak daripada dirompak kan. Masalahnya daripada mana dia masuk tu. Dia cari tak ada. Rupa-rupanya dalam kereta tengah duduk Dia tak perasan kan. Dia tengok kiri kanan, mana ni Seram terima kasih kepada yang sedang menonton Malam Seram. Okay, Malam Seram malam ini dibawakan khas untuk anda, ditajuk oleh #Tim Mirzafai. Okay, saya akan berehat seketika. Kita akan dengar
message daripada penaja, boleh? Lebih kurang dalam 3 minit lebih lah. Mana Casey bawa anda pergi ke satu lagi kawasan lah di Punggol. Jauh daripada tempat tempoh hari. Jauh lah. Jarak dia mungkin dalam 2-3 kilometer jauh lah daripada tempat sebelum ni kan. Jadi selepas ni Casey akan putarkan lagu, kemudian kita akan kembali berkongsi lebih banyak kisah. Jangan ke mana-mana, kita dengar sekarang pesanan daripada #Team Mirzafai bertemankan saya Casey. Ingat saudara, Malam Seram hanya sekadar satu perkongsian saja dan jangan mudah percaya dan terlalu taksub dengan apa yang diketengahkan. Jom Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey saudara, Casey sekarang dalam rancangan Malam Seram yang dibawakan khas untuk anda oleh #Team Mirzafai. Pada rancangan-rancangan yang lalu saya buat rakaman kan dekat Punggol, yang mana dapat lihat terusan ada yalah macam air, cantiklah pemandangan. Kali ini tempat sama juga tapi tak dekat lah. Kita nak cari mana Mirzafai. Ni dia. Setiap kali kita buat rakaman mesti ada kapal terbang Jadi Mirza dan Fai. Okey, hari ini kita di mana ni? Waterway Banks dengan Waterway Brooks. Dia ni development dekat Punggol ni yang ada ni lah, yang ada perairan nanti. Let's check it out. Jadi inilah yang dikatakan terusan ataupun perairan Waterway Brooks dengan Waterway Bank dan rumah kawasan ni, kalau boleh kita nak tanya Fai atau Mirza lah berapa anggaran harga rumah kat sini? Okay Casey, so apa macam you tengok dekat rumah ni apa on the left ni, on the kanan sini is Waterway Brooks Okay, some of the rumah 4 bilik Casey okay, akan mencecah sehingga 500 lebih ribu. Kalau yang 5 bilik pula, okay, 5 bilik ada yang sehingga mencecah 700 ribu, 710 ribu. Oi, tinggi tu So you dapat lihat dia punya apa perbezaan harga okay, di kawasan yang menghadap river dengan yang tak menghadap river. Okay, so apa dia punya keuntungan dia ada lebih sikit lagi sih. Kalau Casey tengok 5 bilik macam gini tak banyak. Tak banyak. Kalau rumah you facing ke dalam then maybe slightly lower lah. But of course bila like I say most of the time kalau benda yang tak ada ni selalu orang nak. But ada juga kita ada buyers on hand now who are willing to pay this kind of prices lah. Just so that orang boleh tengok benda gini, boleh buat tanaman pokok and so on and so forth. Jadi mungkin keistimewaan lah kalau mereka yang tinggal dekat sini, apa yang mereka perlu tahu tentang Punggol ni? Dekat Punggol ni of course Punggol ni actually besar Casey. Okay, and apart from Waterway Point then kita ada Punggol Safra, tempat budak-budak mandi, Waterway Terrace, Waterway Terrace, and of course the biggest childcare center lah kat sini. These are amenities yang I think for up and coming buyers nak tengok kan, nak tahu apa ada kat sini. These are one of the things that we can mention lah. Jadi saudara, kalau anda merupakan penghuni rumah kat belakang kita ni, rumah dekat tepi sini ataupun mungkin rumah jauh ni boleh lah ni nampak juga ni tingkat atas high floor Jadi kalau anda mempunyai rumah di kawasan Punggol Punggol menghadap terusan ataupun perairan ni, kanal ni, anda diperlukan. Sebabnya sekarang harga rumah tengah naik nak di kawasan macam ni sehingga 700,000. Ni kira jual rumah terus jadi OKB Datuk Seri, Datin Seri lah Jadi hubungilah Fai dengan Mirza Subari 83338555 ataupun 83832145. Dan Fai tadi nak cakap apa? We want to thank peminat Malam Seram. Okay, recently myself dengan Mirza kita dapat award for being one of the top in our company. Okay, so terima kasih banyak-banyak for all the support. Banyak klien yang dah menggunakan servis kita and alhamdulillah we so far we got a good review daripada previous clients. Okay, so continue to call us. Okay, and kita Team Mirzafai, kita bukan saja kita berdua,
Okay, di belakang kita ada lagi we are having a team. Jadi saudara, KC nak ucapkan syabas dan tahniah kepada Fai dengan Mirza. Thank you. Kerana anugerah yang diterima oleh syarikat, diberikan oleh syarikat mereka. Semoga terus maju jaya. Yang penting kalau ada rumah nak jual, tak kisah dipunggul. Itu buat agenda sekarang. Dan rumah-rumah dekat kawasan lain, anda boleh hubungi Mirza dan Fai seperti nombor yang tertera di bawah. Sekarang saya nak pergi berenang. Jom. Wahai insan, saat kau diuji, bersabar dan tabahkan diri, patuh dan redha pada ketentuan ilahi, agar dapat muhasabah diri. Yang datang pasti akan pergi, yang hidup pastikan mati. Hargai apa yang dimiliki, bersyukur nikmat yang diberi. Jangan mudah putus asa, bersyukur pada yang esa. Dunia hanyalah sementara, akhirat kekal selamanya. Larangan dan ancaman telah tertulis dalam Al-Quran. Berhentilah dari melakukan dosa, pintu taubat masih terbuka. Wahai insan, saat kau diuji, sabar dan tabahkan diri, patuh dan redha pada ketentuan ilahi, bersyukur nikmat yang diberi. Jangan mudah putus asa, bersyukur pada yang esa. Dunia hanyalah sementara, akhirat kekal selamanya. Larangan dan ancaman telah tertulis dalam Al-Quran. Berhentilah dari melakukan dosa, pintu taubat masih terbuka. Wahai insan, saat kau diuji, bersabar dan tabahkan diri, patuh dan redha pada ketentuan ilahi, bersyukur nikmat yang diberi. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Okey, saudara. Tadi lagu Ujian Insan dari Team Talk. Terima kasih kepada geng-geng Momok Team Talk. Team Talk Malaysia yang juga suka mendengar ataupun mendengar pengalaman seram dalam rancangan Malam Seram. Dan saya rasa amat terharu sokongan diberikan oleh teman-teman daripada Team Talk. Terima kasih banyak lagu-lagu yang dibenarkan untuk saya ketengahkan, putarkan. Terima kasih lah ya. Dan malam ini seperti biasa ditaja oleh hashtag Team Mirza Fai ya. Tadi anda dapat tonton video yang Casey berada di kawasan Punggol, satu lagi daerah cantik pemandangan dekat situ. Tepi dia ada terusan nampak air tu mengalir kan, situ kalau bersenam jogging. Ini untuk penonton dari Malaysia yang tak tahu, ini adalah estate perumahan, dia bukan private property, dia adalah estate perumahan milik pemerintah. Jadi dekat Malaysia, kalau di Malaysia dia panggil kerajaan lah. Di Singapura kita tak ada raja kan, kita panggil pemerintah. Jadi ini adalah rumah-rumah so-called macam rumah-rumah rakyat lah, HDB houses, public housing, yang mana ada Singapura ni kebanyakan rumah macam tu lah. Saya rasa mungkin 80% rumah-rumah kediaman rakyat Singapura ni adalah public housing, rumah-rumah HDB yang dibina. Okey, baik.
saya nak berkongsi kisah selanjutnya, tapi sementara tu terima kasih kepada semua yang sedang menonton. Terima kasih kepada moderator yang saya nampak dekat sini, Lenny Bright, Cinta Hati Yayang, Ghost 13. Ghost 13, tadi saya nampak awak punya abang. Saya pergi East Village, dia jumpa saya, Casey saya abang Ghost 13. Ni dia beli makan takoyaki boleh gambar? Boleh lah, tak boleh pula boleh, satu kotak takoyaki je Jadi itulah abang membeli belah katanya. Okey. Terima kasih Jack 76. Kita ada Wan Muhammad Hamdan, terima kasih. Lagi itulah antara Kak Jananas ada kat sini. Terima kasih juga yang sedang bertugas sebagai moderator pada malam ini. Terima kasih banyak atas masa yang anda luangkan untuk menjaga ketenteraman live chat Malam Seram. Okey, saya nak berkongsi lebih banyak kisah pengalaman selanjutnya. Dan saya akan cuba kalau ada voice note, ada panggilan telefon yang boleh saya hubungi, saya akan cuba hubungilah pengirim-pengirim kita. Okey, yang ini daripada kiriman mana tadi saya tengok ini dia. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Nama saya Haslinda dan saya nak berkongsi kejadian seram berlaku di tandas sekolah saya dulu. Saya ni seorang penuntut di sebuah universiti nasib baik dia sebuah universiti, lepas tu dia kasih short form dia Sembaik tak sebut tersebut L je. Okeylah pandailah korang fikir universiti mana. Kisah ringkas saya ini berkenaan dekat tandas, dekat tandas sekolah ni lah. Jadi inilah pengalamannya. Jom kita sambung kisah dalam rancangan Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Dekat tandas wanita, mungkin ada lelaki-lelaki ni tak tahu, kita ada tempat buang tuala wanita, kata beliau. Dimasukkan dalam satu kotak khas ni. Situ memang tempat buang dia. Tapi ada kala Casey yang tidak bertanggungjawab. Mungkin pemalas ke, saya tak tahulah. Kadang-kadang benda tu diletakkan dekat atas tempat buang tu. Sebabnya tempat buang tu kita nak kena pijak, dia akan buka. Kadang-kadang bila pijak, tempat pijak tu dah rosak, nak kena guna tangan yang angkat, buang. Itu pun orang malas nak buat. Jadi benda tu tak maaf terpaksa kongsi sebab ni jalan cerita dia kan. Dia letakkan dekat atas tempat tu. Bila saya tolak pintu, kadang-kadang adalah 2-3 macam nak muntah ke si. Marah saya lah. Masuk toilet sebelah, ada kalanya sama juga. Dalam hati saya ni, susah sangat ke korang nak gunakan jari angkat benda tu dan campak kat dalam. So benda ni bukan saja najis, dia kotor. Malah kepercayaan orang-orang Melayu kita ni mengundang makhluk-makhluk jin yang suka makan darah. Saya waktu tu nak balik rumah Casey selepas habis saya belajar. Waktu tu sekitar jam 8 malam. Saya pun masuk toilet lah, tengah nak betulkan saya punya hijab. Dekat toilet tengah betulkan hijab ni kan, tiba-tiba dalam toilet tu saya dengar Casey, saya dengar macam suara orang tau. Tapi tak dah, dia tak bercakap, cuma dengar ada orang kat dalam ni. Okeylah, saya terus betulkan hijab saya kan. Saya alter balik betul-betul. And then dengar lagi suara. Tapi kali ni Casey, suara dia macam menggeletar. And then saya toleh belakang,
tiba-tiba saya boleh tercakap ni. Siapa tu? Ha? Aku ni tak kenal orang, tiba-tiba nak marah orang pula. Dengan segera saya pusing. Saya keluar daripada kawasan tandas tu, berdiri dekat luar yang mana kawan saya 2 orang sedang tunggu dekat ujung. Mereka tak pergi toilet, jadi tengah tunggu saya. So, bila saya keluar jalan, saya nampak 2 kawan saya dekat ujung tu macam tengah tengok saya tau. Dia tengok saya, and then saya datang kat diorang, saya tanya, korang tengok siapa? Lepas tu dia tunjuk belakang, saya toleh belakang, tak ada orang. Orang tu dah mungkin lalu di sebalik tembok tepi tandas. Tadi kau pergi toilet ada orang ke? Ada kot. Aku dengar ada orang bercakap. Saya cakap lah. And then kawan saya cakap, oh ada orang. Apasal? Tak adalah. Aku nampak tadi ada orang jalan belakang kau. 2 pula tu. Ish. Tapi bila aku keluar tandas, tak ada orang tau keluar dengan aku. Mungkin kau tak perasan agaknya tak? Kau keluar dulu baru diikut. Entahlah. Saya pun jalan dan saya masih ingat lagi suara yang bergegar Casey, yang menggeletar, kata beliau. Dia gunakan perkataan bergegar. Saya rasa menggeletar lah. Menggeletar, suara yang menggeletar dalam tandas wanita. Saya nak masuk tandas, nampak lampin yang dibuang tu, lampin wanita lah, letakkan atas tu. Macam manalah orang-orang ni boleh jaga kebersihan. Confirm muka lawa tapi perangai buruk. Ada orang macam tu. Dia punya kecantikan, makeup dia teratur, gencu, pipi merah, eyeshadow, maskara, ataupun dia berhijab cantik lah. Tengok, ni confirm pembersih. Ada tak semua orang, segelintir, 0.1% lah saya rasa. Awak pergilah bilik dia, awak akan mengujar. Jadi jangan judge orang by the looks, macam dia katalah sini, muka cantik tapi Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Okey, sini saya nak ambil kesempatan ni lah kepada semua. Kebersihan tu jaga, tak kisah lelaki atau perempuan sama juga. Kebersihan tu amat penting, kebersihan. Dan janganlah kita buang sembarangan. Nak kita gunakan tandas ni, tandas awam kan, pakai tisu, guna tisu, buang dekat tong sampah. Dan ini kita mudahkan urusan orang lain. Lepas kita gunakan tandas tu, kita tarik tisu tu lebih sikit, kita basahkan tisu tu, kita lap dekat atas tempat duduk yang kita dah duduk tu, kita buang. Jadi orang lain datang, bersih lah, dan anda telah pun melakukan satu kebaikan. Jadi kita mudahkan urusan orang, urusan kita akan juga dipermudahkan. Tolonglah jangan jadi pengotor. Saya tak boleh lah tadi dia cerita dekat atas tu. Saya kalau jadi hantu pun saya tak nak pergi tempat tu. Tak boleh. Saya kalau perlu darah, saya pergi blood bank, carilah blood bank O+, mana O+, darah saya O+. Darah apakah mungkin kategori darah anda? Ada yang AB+, ada A-, B+, B- macam itulah. Saya darah O+. O+ ni dia darah ni dia boleh kasih dekat semua orang. Tapi bila dia nak terima, dia cuma boleh terima darah yang O+ saja. Nampak betapa baiknya hati saya ni. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, ini seterusnya kiriman daripada Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Nama saya ni Suraya. Ini dia kongsi sikit lah sejarah nama dia dulu. Nama saya ni Suraya. Kawan saya panggil Yaya. Dulu dekat sekolah orang panggil saya Yaya Papaya. Budak-budak Cina lah. Suka sangat kata Yaya Papaya. Sebab dia suka rhyme perkataan Yaya Papaya tu. Jadi kisah daripada Suraya ataupun Yaya
berkongsi satu kejadian pengalaman ini berlaku ketika dia bercuti dengan keluarga staycation di Singapura. Okey, di sebuah hotel. Kita sambung kisahnya dalam rancangan Malam Seram. Jom. Okey, kisah kiriman Suraya berbunyi begini. Apa khabar KC dan juga para penonton Malam Seram? Saya nak berkongsi satu kejadian yang berlaku pada saya lah. Kisah ini saya ingat sampai ke hari ini. Waktu tu KC dia ada beberapa kisah yang dikongsi ni betul-betul. Okey. Jadi saya kongsi yang ni dululah, yang pertama dulu. Waktu tu saya berada di sebuah chalet. Chalet ini adalah chalet yang dianjurkan oleh makcik saudara saya. Terletak di Pasir Ris. Dipendekkan cerita, dekat chalet itu salah seorang daripada saya punya kakak saudara kena sampuk. Orang semua tengah happy-happy, tiba-tiba dia by the time kita tahu dia kena sampuk ni, dia dah berada dekat satu sudut di chalet tu, yang mana pakcik saya dan juga ada beberapa lagi lah makcik-pakcik dah berada dekat situ. Maknanya pakcik-makcik ni dah detect sepupu saya ni, cousin saya ni lah, dah kena rasuk dia, jadi dia asingkan dengan orang lain. Kita cuma tahu bila dia dah mula buat bising. Dan tengah kecoh, happy, ketawa, semua diam. Satu persatu datang nak menjenguk lah apa yang sedang dilakukan dan apa yang terjadi. Pakcik marah. Kata Pak Long saya marah. Dah! Jangan sibuk sini. Pergi barbecue sana. Jangan kepo Siapa tengok kat sini, kata Pak Long saya siapa datang sini tengok-tengok, aku hantar barang ni kat badan korang. Marah betul Pak Long Dan adalah abang saudara saya, kakak saudara, pakcik yang lain pun dah pergi buat apa-apa hal. Dan saya ni nak tengok ke si, curious, sebab saya suka dengan benda-benda macam ni, benda-benda misteri, horror. So saya duduk as close as I can. Maknanya saya duduk dekatkan lah di saya ni, tarik kerusi, duduk tepi, tak nampak, dapat dengar pun jadilah. Jadi ini dia tulis dialog dia Saya tak nampak apa yang berlaku, saya cuma dengar ini yang berlaku. Lepaskan aku. Lepaskan kau? Yang kau datang sini buat apa? Aku boleh lepaskan kau. Aku tengok tadi dah 2-3 kali kau keluar masuk. Sekarang aku tak nak lepaskan dulu. Engkau keluar, kau jangan masuk balik. Itu suara Pak Long saya kisi. Dan kakak saudara saya ni masih lagi tengah mengerang. Lepaskan aku. Dan seorang lagi pakcik saya sedang baca. Dia tengah pegang Yasin, saya nampak dia tengah berdiri sebab badan dia tutup kakak saudara saya ni. Tengah pegang Yasin, dia tengah baca, pelan dia baca. Baca. Suruh dia diam. Panas, suruh dia diam. Suruh. Pak Long cakap dengan adik dia. Mail, baca kuat sikit. Pakcik saya baca lagi kuat, boleh lagi dengar jelas. Dia panas. Kenapa kau datang sini? Waktu tu bila Pak Long saya tengah cakap dengan kakak saudara saya ni, saya nampak Casey, Pak Long saya tengah pegang ibu jari kakak saudara saya, tak nak lepaskan, dia pegang. Sebab itulah benda tu mungkin terperangkap, nak keluar tak boleh lari, sebab dia akan lari masuk. Jadi Pak Long saya pegang ibu jari kakak saudara saya, sambil tu kata, aku tak akan lepaskan kau sampai kau janji kau tak akan datang balik. Panas. Lepaskan aku. Aku nak balik. Sekarang engkau nak balik, tapi kau akan datang balik tak? Tanya Pak Long lagi. Benda tu degil ke si? Saya duduk lama.
Kalau boleh saya nak duduk depan, nak perhatikan apa yang berlaku sebenarnya. Kesian bila melihat keadaan kakak saudara saya. Jadi sebenarnya kakak saudara saya ni, dia dah berapa bulan putus tunang. Ini dengar daripada cerita-cerita mak saya dengan makcik lah. Amboi, kau main kepong kau pasang telinga mak berbual dengan makcik So bekas tunang tak happy kan, dia buatlah kakak saudara saya. Dia hantar ke si orang tengah happy-happy, tiba-tiba kakak saudara saya menurun. Macam mana? Pakcik saya lagi baca lagi Yasin lagi kuat. Panas, aku nak keluar, aku nak balik, tolong, lepaskan aku. Aku tak akan lepaskan kau. Engkau kena berjanji yang kau tak akan datang balik. Aku tak balik. Tak boleh, aku tak percaya. Kau kena ikut cakap aku. Aku bersumpah. Aku tak nak sumpah. Panas. Tolong, aku nak balik. Tolong. Kesi, akhirnya saya tak dengar sangat selepas tu apa berlaku. Sebabnya saya disuruh pindah ke tempat lain. Kesian tengah mungkin dah semangat ni, tengah nak pick ni tiba-tiba abang saudara saya datang. Kau apa duduk situ? Jalan pergi tempat lain. Paksa saya bangun Kesi. Dan selepas 40 minit barulah pakcik-pakcik semua keluar. Makcik dengan kakak saudara saya masih berada dekat sana, mungkin tengah beri minum air. Kemudian mak saya tanya, Abang Long macam mana? Dah. Alhamdulillah. Itulah kisahnya Kesi. Harap Kesi dapat bacakan dalam rancangan Malam Seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Itu dia kisah kiriman daripada pengirim kita. Terima kasih sangat-sangat ya. Suraya ataupun nama dia Yaya, ataupun kawan-kawan sekolah dulu panggil Yaya Papaya. Apakah nama sekolah? Nama-nama kawan-kawan awak panggil di sekolah dulu mungkin boleh komen kat bawah. Sebab nama kita lain. Zaman-zaman dulu kita mesti ada nama samaran yang kawan panggil adalah nama-nama. Boleh tinggalkan komen ya. Dan kisah Suraya tu memang cukup menarik ya. Dia tak nampak tapi dia dengar, dan akhirnya bila nak tengah dekat climax cerita dah nak habis ni, kena halau. Abang saya boleh rasa perasaan dia macam hampa tau. Abang saudara datang, apa kau buat sini? Jalan. Bang kejap bang, duduk sini kejap je, kaki sakit lah. Nak kaki sakit sana. Tapi menariklah pengalaman yang dikongsi. Saya harap lakonan saya okey lah sebab dikatakan kakak saudaranya dirasuk, dan ini adalah perbuatan yang dia dengar juga daripada ibu yang berbual di telefon dengan makcik tentang kakak saudaranya terkena buatan bekas tunang. Memang kisah yang dikongsi ni membuat kita terfikir tentang sikap manusia yang mungkin tidak akan rasa berpuas hati Saya dah terbaca satu kisah ni, bukan kisah seram tapi kisah mana kita boleh pelajari lah Ada dua orang sahabat yang memandu. Tiba-tiba dia ternampak dalam hujan ni ada seorang lelaki ni sedang berjalan dekat dalam hujan lah. Jadi dia pun berhentikan kereta dia dekat tepi jalan. Dia tanya, bro nak tumpang tak? Boleh juga. Jadi dia tanya nak pergi mana? So aku nak pergi blok depan tu je lah. Jadi yang pemandu ni pun drive kan, sahabat ni pun drive, sahabat A lah, A dengan B lah. A ni pun drive sampai depan tu, mungkin dia mandu dalam 10 minit. Orang tu pun turun, buka pintu, sini sini. Dia buka pintu, dia turun, dia keluar. And then apa yang berlaku? Kawan dia yang B ni cakap lah, kau tengok, kau tumpang dengan dia, dia cakap terima kasih pun tidak. Kan? So mereka pun berlalu pergi, drive, all the way drive. Dan
Besok hari jumpa lagi dua sahabat ni, jumpa berdua. Aku tak boleh lupa semalam lelaki tu Kurang ajar betul lah. Kau tumpangkan dia Dia masih tetap tak cakap terima kasih ke engkau Ish, orang macam ni tak perlu kau tolong lah. Dan sahabat dia reply sahabat dia kata, aku dah turunkan dia semalam, tapi dia masih ada dekat dalam hati kau Maknanya kemarahan tu dia bawa daripada semalam sampai ke hari ni. Dia dah turunkan semalam dah, tapi kemarahan tu, jadi marah kita biarlah kita tinggalkan, sebab ia akan makan dalam dan kita akan jadi orang yang paling tak happy, tak senang dan tak tenang dalam dunia. Marah boleh buat seketika, lepas tu jalan. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Okey, ni kisah sebelum saya akhiri Malam Seram yang dibawakan khas untuk anda oleh #Team Mirza Fai. Jangan lupa kalau mencari ejen hartanah, nanti akan saya kongsi informasinya sebentar nanti. Okey, yang ini kiriman daripada pengiring kita bernama mana tadi? Okey. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah email saya yang keempat. Tolonglah baca Casey. Mak saya cakap email kau tak keluar-keluar pun. Mestilah kisah cerita kau ni tak bagus. Sebab tu Casey tak baca ejang gitu. Tak baik. Bukan tak bagus. Kadang-kadang terlepas pandang. Ada kalanya sebab saya terima banyak sangat email. Dan saya akan baca jugalah sekarang akhirnya. Ya, Alhamdulillah. Okey, begini kisah saya. Kisah saya ni suka sangat main game Casey. Waktu malam adalah best time untuk saya main game. Dah tak ada benda-benda lain nak buat, saya duduklah dalam saya punya study room ni. Saya buka saya punya PC, main game kadang-kadang sampai 3-4 jam, barulah saya tidur. Jadi malam tu saya sedang bermain game menggunakan PC. Dan ini adalah game favourite kegemaran saya sampai ke hari ini, kata beliau, Call of Duty. Dia main 1 jam tak cukup Casey. Berjam-jam saya main. Memang mak saya kadang-kadang marah, tapi lazimnya sebelum main game, saya akan buat apa yang mak saya suka saya buat. Antaranya buang sampah, cuci pinggan mangkuk yang ada dekat sinki, bersihkan bilik saya, kan? Bila dia dah nampak saya buat tu semua, dia dah tak boleh berletir dah. Sebab saya dah buat. Jadi ni masa untuk saya luangkan, saya nak main game. Walaupun saya ni bukan lagi pelajar Casey. Cuma dia marah, kata main game berjam-jam, kadang-kadang nanti sampai ke pagi, tak boleh bangun subuh. Marah mak saya. Tapi Alhamdulillah semua tu saya buat. Jadi saya duduklah tengah main game ni. Saya pun ternampak Casey, mak saya berdiri dekat betul-betul luar study room saya. Study room saya ni dia adalah cermin. Ya, boleh nampak luar lah. Ini adalah tembok kaca, boleh nampak luar. Mak saya tengah diri, tengah tengokkan saya. Saya tengok mak saya senyum angkat tangan. Tunjukkan tangan saya gini, saya lambai-lambai lah. And then saya pun tengah main game, mak saya masih diri ni. Cakap, apalah mak aku ni, aku dah bersihkan semua. Dia diri lagi, lama dia diri. Apa yang berlaku, saya pun waktu tu tengah main Call of Duty ni, dia tak ada pause button ke sih, tak boleh pause tengok mak saya, tak boleh. Saya tengah main ni, dia masih lagi berdiri. And then suddenly, depan mata saya ke sih, saya tengah main game, mak saya yang dekat luar tembok kaca tu, dia keluarkan lidah dia, jelirkan lidah dia panjang. Lidah dia panjang dia jilat. Ish. Dia jilat tembok kaca tu. Dia jilat. Saya pun toleh sebab saya nampak macam mak saya tengah buat something lah. And then saya tengah main game ni, saya toleh tengok, Astaghfirullahaladzim, mak! Saya terperanjat. Mak! And then mak saya pusing, jalan terus di sebalik tembok tu dah tak nampak mak saya. Saya buka headphone saya taruh tepi, saya jalan, saya sliding door tu, saya slide, saya jenguk kat luar. Mak.
And then saya pergi bilik mak saya. Mak saya tengah tidur atas katil. Sebelah kanan bilik mak saya. Sebelah kanan bilik mak saya, sebelah kiri mak saya yang jilat tembok kaca tu jalan. Kalau mak saya patah balik, saya mesti nampak ke si? Saya patah balik, ingatkan nak shutdown komputer kan? Tak boleh lah, nak shutdown, nak tutup skrin, nak tutup lampu, nanti jadi gelap. Saya biarkan aje lah. Terus masuk bilik tidur sampailah ke pagi. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Ya. Okey, yang ni yang ni cerita ni seram. Dia tengah main game mak dia diri dia tengok mak dia gini lambai step macam mak dah kemas lah. Dia continue main game, tembak-tembak kan. Tiba-tiba macam nampak something pelik lah, nampak pergerakan yang pelik. Dia pun toleh tengok mak dia lidah jeli tengah jilat tembok kaca study room tu. Ini boleh buat plot filem lah ni. Terima kasih. Dengan ini tamatlah rancangan 1 jam saudara, yang dibawakan khas untuk anda, yang ditajuk oleh #Team Mirza Fai. Jangan lupa kalau anda yang berminat untuk mendapatkan khidmat jual beli hartanah, mereka menguruskan rumah-rumah HDB, rumah-rumah privat. Baru-baru ini ada beberapa pelanggan telah pun upgrade daripada rumah HDB 5 bilik pergi ke kondominium kan. Dan anda yang mencari ataupun anda daripada kondominium nak pindah, mungkin ada rezeki lebih, anda nak invest anda nak melaburkan ke landed property, anda boleh hubungi 83832145 Mirza Subari ataupun 83338555 Fai Muni. Boleh pergi ke Mirza_Subari di Instagram ataupun di Facebook. Anda juga boleh ikuti Agent Hi-Fi untuk anda dapatkan informasi lebih lengkap lagi. Terima kasih kepada penaja Malam Seram #Team Mirza Fai. Ingat seperti yang dimaklumkan tadi, Team Mirza Fai alhamdulillah seperti yang diberitahu saya awal tadi, Mirza dan juga Fai mengatakan mereka sekarang ni sedang terlalu sibuk sebab respon yang cukup baik oleh followers of Malam Seram yang juga telah pun mendapatkan khidmat. Ada yang dah pindah pun ada yang dah selesai. Kita punya first closing dengan Malam Seram fan dah habis, dah pindah. Ada yang dah membeli rumah di kondominium. Jadi mereka nak ucapkan terima kasih. Maka itu dengan respon yang baik, mereka perlukan tim yang lebih besar lagi. Jadi kalau yang berminat ada lesen ejen hartanah, anda bolehlah hubungi Mirza atau Fai untuk join Team Mirza Fai. Casey kembali selepas ini. Anda tunggu, jangan ke mana-mana. Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Okey, Malam Seram diteruskan dengan kiriman seterusnya. Yang ini mungkin saya nak hubungi pengirim kita yang nak berkongsi kisah pengalaman. Okey, biar saya tengok mana tadi ada kirimkan. Ini datang daripada Casey pengalaman. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Call saya Brother K. Kisah tentang pengalaman di hospital di Malaysia. Jom kita hubungi Brother K dalam rancangan Malam Seram. Hello. Hello. Hello, Brother K. Waalaikumsalam. Boleh cakap dengan Brother K? Ya. Ya, ni Saya Brother K. Ada pengalaman yang nak dikongsi, silakan. Tentang apa ni? Waktu ni saya dalam 4 tahun lepas. Saya ni tertimpa satu penyakit yang tak tahu lah. Saya balik sekolah dekat Mes. Lepas tu keesokan harinya, macam biasa hari Jumaat tu pergi solat Jumaat.
Lepas tu balik kat Jumaat makan nasi. Waktu saya nak rehat-rehat tu, tiba-tiba saya rasa pening kepala. Sangat. Memang tak boleh ditahan. Lepas tu terus bagi tahu ayah. Waktu bagi tahu ayah tu, saya bawa pergi hospital. Lepas tu saya duduk selama seminggu. Lepas tu peristiwa yang saya ceritakan ni berlaku waktu seminggu tu lah. Lepas tu saya tak tahu benda ni berlaku. Tapi ibu saya yang ceritakan balik. Waktu saya duduk di hospital ni, keadaan saya memang lemah. Tak bermainnya macam memang tak boleh gerak langsung. Mata saya pun dah tak nampak jeling-jeling. Tu mak saya cerita waktu dia macam cuba ikhtiar mak saya baca-baca. Lepas tu saya keluarkan suara mengerang Casey. Punya macam lepas tu mata saya melilau-lilau. Mak saya berhentilah. Lepas tu panggil Messi semua. Lepas tu waktu tu saya dah berhenti buat macam tu. Lepas tu doktor ingat saya ni sawan lah, dia bagi buat sawan. Lepas tu setiap kali mak saya baca ruqyah mesti berlaku macam tu. Tapi saya tak tahu pun sampai 3 hari lepas baru mak saya cakap. Peristiwa ni dah berlaku 4 tahun lepas, tapi baru 3 hari lepas mak saya cakap. Jadi waktu berlaku benda tu dekat hospital tu, mak saya adalah panggil Darul Syifa ni dekat hospital tu. Dia kata budak ni memang ada something ni, kalau boleh balik bawa lah pergi Darul Syifa. Atau balik tu bawa pergi Darul Syifa. Tapi macam tu lah ikhtiar. Masih saya dah boleh bergerak macam normal lah sekarang ni, tapi ada masalah satu lah, saya tak nampak lagi lah ni. Disebabkan peristiwa tu saya masih tak nampak sampai sekarang lah. Jadi dulu nenek saya pernah cakap dekat mak saya waktu saya baby. Dia cakap macam ni lah, anak kau ni ada orang berkenan. Dia cakap dalam Terengganu lah. Dia cakap macam ni, anak umur ni ada orang kenang ke anak umur ni. Kalau dalam Terengganunya itulah. Tapi mak saya tak ambil kisah pun. Sebab ingat maksud dia tu bukanlah makhluk halus. Maksudnya macam orang lain lah, manusia biasa. Jadi macam tu lah cerita saya, Casey. Jadi saya nak kepastian sekali lagi. Anda ni sekarang boleh melihat? Tak. Dah tak boleh melihat. Tapi sebelum ni dilahirkan boleh melihat? Boleh. Oleh kerana dia... Oh, okey. Apa dia? Terus. Casey kalau boleh tanya Ustaz, Casey cuba tanya tentang penyakit ain. Penyakit mata. Cuba tanya Ustaz. Terima kasih K atas perkongsian kisah ya, dan semoga adalah penawar ya pada apa yang anda lalui ini. Terima kasih dan selamat malam. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Tadi kisah yang dikongsi oleh pengirim kita mula boleh melihat ya, kemudian sesuatu berlaku pada dirinya dalam cerita tu, kemudian sekarang ni dah tak boleh melihat lagi. Cabaran kita berlainan setiap manusia mempunyai cabaran yang berbeza. Semoga siapa yang ada cabaran ni diberikanlah kekuatan untuk mengharungi cabaran-cabaran dalam hidup ni ya. Okey, yang ini kisah selanjutnya saya nak baca, nak ketengahkan ni. Ini datang Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya nak hantar voice note. Saya tak tahu macam mana nak ceritakan lah. Saya WhatsApp Casey boleh tak? Daripada Kak Mida Topayu kalau boleh Kak Mida email lah dekat Casey Kalau nak WhatsApp saya, kalau cakap okey pada Kak Mida, nanti semua orang ke WhatsApp. Nanti saya cuba tengoklah macam mana saya boleh bantu Kak Mida. Mungkin Kak Mida tak ada email address ke, wallahualam. Terima kasih Kak Mida Topayu. Yang ini okey, ni dah baca tadi. Kita akan terus ke berkongsi kisah selanjutnya. Yang ini pengalaman saya nak bacakan ini datang daripada Mickey J dengan tajuk Mata Merah Menyala.
Jom Malam Seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Salam Casey dan geng Momok. Kisah ini saya nak ceritakan berlaku ketika saya masih di sekolah rendah lagi. Waktu tu saya dan 5 lagi rakan sedang bermain di school hall selepas waktu sekolah. Kami bermain sembunyi-sembunyi, hide and seek, sembunyi-sembunyi dekat sekitar kawasan hall tu lah. Bermain bukan satu, berkali-kali pusingan kita main. Sampailah tiba giliran saya untuk menjadi seeker, orang yang perlu mencari. Kan? Saya pun kira lah tutup mata, kira sampai 10. Jadi pandang ke arah tembok, tutup mata. Kawan semua bersepar lari nak sembunyi. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Dan waktu tu saya berdiri di tengah-tengah pentas sambil yang lain berkeliaran lari cari tempat sembunyi, takut ditangkap oleh saya, ditemui oleh saya. Bila saya buka mata selepas 10, memang mereka dah sorok. Memang susah nak cari Casey. Sebab ni dah berkali-kali buat kan. Tempat yang selalu orang sembunyi pun kita dah tahu kat mana. Jadi mereka larilah di tempukang. Yang hairan ni, saya cari punya cari. Tak jumpa lah. Susah sangat nak jumpa ni. Saya pun lari sekeliling tempat kawasan tu sampai saya terduduk dekat pentas dan tarik nafas. Mana diorang sembunyi ni? Asal aku tak jumpa ni. Sedang saya berehat kerana penat, saya cari kiri kanan. Mana ni? Dekat belakang, dekat depan. Saya pandang sekeliling dekat hall. Dekat tepi pentas ada langsir hall yang tebal tu, yang tinggi sampai atas sampai ke bawah. Dan ada banyak kerusi-kerusi yang tersusun tau. Kerusi ni digunakan mungkin musim peperiksaan, kerusi-kerusi ekstra ni kan. Jadi tak digunakan, dia stack. Dia tindih, bukan satu, malah ada banyak kerusi yang ditindih tu. Tinggi dia susun. Tiba-tiba saya rasa macam ada sesuatu sedang memerhatikan saya. Tengah duduk seorang dekat hall ni. Dah cari kawan tak jumpa. Terpandang pula kerusi ni. Apa benda ni? Jantung saya mula berderau. Saya pun melihat ke atas kerusi yang tersusun tu. Tinggi kerusi Casey, hairan lah. Macam mana dia boleh duduk dekat atas tu? Ternampak sesuatu Casey. Sesuatu makhluk sedang bertenggek dekat kerusi tu, bahagian atas. Apa tu? Matanya sedang memerhatikan saya. Dan dapat lihat walaupun tinggi, walaupun jauh, nampak mata dia merah menyala. Benda ni sedang tenung ke arah saya. Saya hampir tersandung di tangga pentas kerana hendak larikan diri bila ternampak makhluk tu. Sedang saya turun dari pentas, baru saya perasan hall tu gelap gelita dan cuma ada cahaya dari tingkap di tingkat atas. Yang paling pelik sekali, di salah satu tingkap di atas, saya ternampak ada seorang wanita berpakaian serba hitam. Sebelah atas tu ternampak wanita berkenaan dan sedang memerhatikan saya juga. Saya pun angkat beg dan terus lari pulang. Saya pun dapat tahu pada keesokan harinya yang rakan saya bersembunyi jauh daripada tempat yang ditetapkan. Sebab tu tak jumpa. Mereka dah bersepakat, Miki pasang ni, jom kita keluar daripada hall, kita sembunyi tempat lain. Jom. Sebab tu saya cari tak jumpa. Mereka keluar daripada hall. Dan waktu tu saya cari penat.
sampai muncul makhluk yang menakutkan tu. Bertuah punya kawan. Terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Terima kasih Mickey J, perkongsian kisah lama di sekolah rendah ya. Yang ini saudara para penonton malam seram. Yang ini kisah daripada pengirim kita berkongsi ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nama saya, orang panggil saya sebagai mana ni? Pak Im betul Pak Im. P-A-K space I-M, Pak Im. Kalau dia cantumkan jadi Pak Im Sebaik dia separate lah jadi Pak Im. Saya ni muda, tapi kawan-kawan semua panggil saya Pak Im. Sampailah ke hari ni ya, kekal nama Pak Im. Waktu tu kami ni sekumpulan teman lah yang ada motosikal. Kita rider dulu. Sampai sekarang pun saya masih rider ke si. Tapi walau jarang dah gunakan motosikal, sebab dah ada family, saya gunakan kereta. Tapi tetap ada masa-masa saya akan ride motosikal. Hanya orang yang ada motosikal tahu ke si. Bila kita menunggang motosikal nak pada waktu malam kita jalan kan, rasa tenang dia lain. It's like a therapy untuk saya. So, saya nak berkongsi kisah pengalaman saya dengan kawan-kawan rider yang lain. Kisah saya ringkas, harap Casey bacakan, dan inilah pengalaman dalam rancangan Malam Seram. Jom. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, kisah dari kiriman Pak Im berbunyi begini, saudara. Dipendekkan cerita, kita sedang menunggang motosikal menggunakan laluan iaitu naik ke atas pergi ke Mount Faber. Mount Faber. Daripada bawah naik ke atas, sebanyak lebih kurang 10 orang kawan menunggang motosikal masing-masing. Ada yang bawa pasangan, ada yang solo. So daripada traffic light kita tunggang naik atas tu, satu persatu lah gerak. Dan saya terperasan ke si, kawan saya gunakan nama semaran sebagai Mat. Setahu saya, kawan saya Mat ni, bila kita keluar riding, dia tak bawa partner ke si. Dia ada partner tapi dia tak bawa. And then mungkin agaknya saya rasa bila kita berhenti tadi dekat kedai ataupun stesen minyak, partner dia datang untuk join kita. So saya nampak kawan saya ni sedang menunggang motor. Budak Mat ni tengah menunggang motor. Saya dekat belakang. Belakang dia tu ada pembuncing lah, iaitu girlfriend dia. So okey lah, nothing weird. Tak ada benda-benda yang pelik lah. So sama-sama tunggang motosikal naik atas, sampai dekat atas Mount Faber tu. Kita pun turun bergambar kan. Grup foto kita buat. And then saya pergi dekat Mat tengok mana? Tak ada lah, tak datang hari ni. Hah? Tak datang? Habis yang tadi dekat belakang kau siapa? Kau ni playboy Kata saya dekat Mat. Hah? Playboy apa engkau? Tadi belakang kau ada orang bonceng, siapa? Kau jangan main-main lah. Mana ada orang? Aku seorang je. Sekejap. Syam, sini. Saya panggil kawan seorang lagi. Apa? Tadi Mat naik motor. Kau belakang Mat tadi kan? Dia naik motor. Ada kawan dekat belakang kan? Hah? Entah tak ada lah, mana ada. And then tiba-tiba seorang lagi kawan datang. Dah, diam, jangan tegur. Saya baru teringat ke si. Kemungkinan saya seorang yang nampak. Sebab tuan punya motosikal cakap tak ada, kawan yang betul-betul belakang dia pun tak ada. Jadi saya nampak benda lain lah. Itu saja pengalaman saya, Casey. Sekian terima kasih. Selamat malam seram.
Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, terima kasih perkongsian kisah daripada brother kita, ya, penunggang motosikal yang berkongsi pengalaman. Terima kasih pada brother. Okey, saya nak ucapkan terima kasih juga kepada anda yang sudi menonton Malam Seram dan juga memberikan sumbangan. Saya nak izinkan Casey untuk baca super chat sebelum saya akhiri, mungkin dengan satu lagi pemanggil di hujung talian. Tadi kisah di Mount Faber. Mount Faber ni adalah sebuah kawasan bukit lah, saya panggil bukit yang puncak, antara puncak tinggi lah di Singapura. Dan dekat kawasan tu banyak lah sejarah-sejarah yang berlaku. Dan Mount Faber ni juga merupakan tempat cantik lah, orang duduk kat situ atas tu kan, nampak sebahagian daripada kawasan Singapura ni. Dan ada yang dating ada yang naik atas Mount Faber tu racing, macam-macam lah. Okey, saya nak ucapkan terima kasih atas sumbangan-sumbangan anda untuk Malam Seram. Ya, saya rasa bersyukur sangat sebab dengan sokongan-sokongan yang diberikan tanpa putus oleh geng-geng momok semualah. Termasuklah momok Captain dan momok Sarjan yang sudi melanggani konten berbayar. Maka itu saya akan terus berusaha untuk berikan hiburan untuk anda semua. Dan yang ini kiriman super stiker. Terima kasih super stiker daripada Muhammad Ridwan Lau Abdullah. Terima kasih atas sumbangan anda. Cinta Tiyayang, terima kasih sumbangan super stiker. Nura Nordin, terima kasih sumbangan super stiker Nura Nordin. Razmi Razid katanya, salam Abang Casey. Salam, ini sikit duit untuk tose, masalah dan teh tarik untuk sarapan. Dari adik Captain Razmi, pendengar Otai, love you Abang Casey. Kirim salam kak. Terima kasih atas sumbangan anda. InsyaAllah saya akan kirim salam for belanja tosi favorite betul, tosi masalah Oh, sedap tu. Kena pula dengan dalca. Kak Nur Kia Jones, Assalamualaikum Casey geng momok. Waalaikumsalam. Salam dari kereta. Habis kerja ni nak balik masak sotong masak hitam. Orang England masak sotong hitam Oh. Kak Nur, saya kalau tinggal England lah, saya nak jiran dengan Kak Nokia. Kan? Senang lah. Kak, masak apa hari ni? Susah nak cari lauk-lauk lauk-lauk Melayu dekat negeri orang lah kan. Negeri-negeri yang mana bukan negeri orang Melayu lah. Kan? Sotong hitam sekarang dah sampai di England. Nora Syikin, terima kasih sumbangan super stiker. Masya Allah, sumbangan besar daripada brother Wan Muhammad Hamdan. Katanya di sini, Assalamualaikum dan selamat malam kepada Casey dan tim Spana dan semua yang saya hormati. Sedikit sumbangan dari saya dan isteri buat support yang apa yang patut. Semoga Allah jauhkan kita semua dari musibah dan memudahkan urusan kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Have a great weekend. Wan Muhammad Hamdan, terima kasih banyak. Dan juga seperti yang anda katakan, 2 bulan lepas antara sumbangan-sumbangan pun Casey dah agihkan lebih kurang dalam $800 kepada seorang ibu yang baru dapat tahu anak dia mengidapi penyakit bara kan. Jadi kos perbelanjaan memang tinggi. Jadi dapatlah kita berkongsi sedikit kelebihan yang ada. Terima kasih banyak atas sumbangan anda. Zainuddin Hassan, Assalamualaikum Casey geng momok. Single man on duty bukan on duty lagi Single man di rumah sekarang. Oi, malam ni saya tak kerja lah. Dah standby biskut harimau keropok bawang Casey. Malam ni ada video seram ke tak? Tak ada Video seram takut nanti kena copyright. Buat masa ni saya perlu berhati-hati saudara Putri Malam Purnama, terima kasih sumbangan super stiker. Nora Nordin, happy holiday for 1 week next week for primary school dan secondary school. Betul, minggu depan dah mula cuti sekolah bulan Mac untuk pelajar di Singapura. Ida, terima kasih Ida, sumbangan anda Ida, sumbangan super stiker anda sumbangan besar daripada anda Ida. Asri Kamis juga terima kasih sumbangan besar daripada anda Asri Kamis. Sumbangan super stiker, kenapa jumlah dia macam sama 0.98 kat belakang tak tahulah. Rosda Liana Dahlan, terima kasih sumbangan super stiker anda untuk Malam Seram. Okey, saya sambung kisah yang ini. Apa kata kalau saya buat panggilan telefon lah. Okey, kita call sekarang. Boleh saya call tak? Ini dia hantar macam best
Okey, tak apa. Nanti saya akan cuba message dia, bukan hari ni lah. Mungkin esok. Jangan WhatsApp saya cerita anda type benar-benar susah anda type. Jangan, sebab saya takkan baca WhatsApp. Satu, dia skrin dia terlampau kecil lah. Dan saya lebih prefer email dan WhatsApp untuk saya khususkan untuk voice note dan juga panggilan telefon. Okey, Assalamualaikum Casey. Saya nak berkongsi pengalaman seram. Boleh call saya. Okey, kita akan cuba hubungi pengirim kita. Jom. Mungkin dia dah masuk alam bunian, saudara, ya. alam bunian. Okey, ini dah baca. Okey, ni kita kongsi kisah lah. Jom. Yang ini Casey telefon saya, kisah tentang sihir. Okey. Mungkin ni pun dah tidur agaknya. Tapi hairan, dia kirimkan saya baru 10 minit. Kurang 10 minit. 10 minit yang lalu macam tu lah. Okey, terima kasih. Okey, tak apa. Saya akan bacakan kisah yang terakhir pada malam ini. Yang ini datang daripada Sarina. Bukan Sarina, betul. Sarina berkongsi kejadian seram. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya nak berkongsi satu peristiwa seram ketika saya sedang berbadan dua, hamil anak yang pertama. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, kisah ni saya baca tadi, saya bila menderas pengalaman dia, saya rasa ini adalah satu macam mana nak cakap orang wanita yang hamil ni, mereka mempunyai ada ialah mereka mengidam nak buat tu, nak makan ni kan. Kadang mereka mengidam benda-benda yang pelik-pelik lah. Mungkin boleh tinggalkan komen kalau wanita ni kan, dulu ketika hamil apakah yang anda pernah mengidam dulu. Yang ini dia bukan mengidam tau. Dia ni suka, menurut suami dia, menurut suami saya ni bercakap seorang. Tapi tidak Casey. Waktu saya hamil anak yang pertama, saya ada kawan pendamping. Tapi saya tak takut dengan pendamping saya malah buat kawan dengan dia. Suami saya pernah kali pertama Casey bangun daripada tidur kerana terdengar orang bercakap dan ketawa. Suami saya keluar daripada bilik, pergi dekat ruang tamu, saya tengah duduk dalam gelap. Suami tanya, buat apa tu? Kenapa tak tidur lagi? Kejap bang, saya tengah berbual dengan kawan saya ni. Dan saya tak ada rasa takut Casey. Kemudian suami saya tengok tak nampak orang. Suami cakap, kawan mana? Awak ni mengigau agaknya. Pergi tidur masuk bilik. Nantilah bang, nanti saya masuk. And then akhirnya selepas suami saya cakap berkali-kali, baru saya masuk tidur. Keesokan hari sama juga. Saya akan bangun, saya akan bercakap seorang-seorang dekat ruang tamu. Suami saya rasa saya bercakap seorang. Saya nampak Casey, ada orang duduk dekat sebelah saya. Dan orang ni adalah seorang wanita yang agak berusia. Boleh saya anggap dia sebagai pangkat mak. Saya berbual dengan dia, saya tanya dia. Dan Casey, dia tak ada ganggu saya ke sakitkan saya, perut saya, tidak. Cuma saya suka berbual dengan dia. Satu hari tu, suami saya ni naik marah. Jadi dia cuba menghalang saya daripada keluar daripada bilik untuk duduk dekat ruang tamu bercakap dengan makcik ni lah. Sepanjang malam dia tak tidur. Dia tidur petang, malam tu, hari tu memang tak kerja, petang dia tidur, malam dia berjaga. Saya bangun Casey, tarik selimut. Awak nak pergi mana? Nak pergi mana? Saya nak keluar kejap bang, duduk kat ruang tamu je. Saya nak bercakap lah bang dengan kawan saya.
Kawan apa? Duduk sini. Abang tolonglah bang, saya nak cakap sekejap je. Menurut suami saya ni rasa resah gelisah tau. Suami tak benarkan keluar. Duduk jangan keluar. Saya naik atas katil balik sampai saya pujuk rayu, bang tolong bang, kawan saya tengah tunggu kat luar tu, tolong kan dia dah panggil saya bang, dia panggil saya. Casey, suami saya cakap mula-mula dia tak dengar tau, tak ada suara, dia tak nampak. Tiba-tiba selepas dia pujuk saya pujuk suami cakap boleh dengar suara. Ada orang panggil saya, Casey. Suara orang halus dan sayu suaranya. Suami mula baca surah. Baca. Abang jangan bang, nanti kawan saya lari bang, jangan. Abang jangan baca. Suami saya tetap baca sampai dia berhenti. Saya tak kisah lari keluar dekat ruang tamu, tengok makcik yang datang tu dah tak ada. Oleh kerana tu, saya tak makan, saya tak nak layan suami. Saya tutup pintu dalam bilik, duduk kemurungan kesorangan. Akhirnya Casey, selepas 2 hari saya sedih, makcik tu datang balik, saya rasa happy. Dan waktu tu suami saya dah benarkan saya dah. Suami saya dah pergi. Jangan lama sangat Suami boleh cakap dekat saya, jangan lama sangat berbual dengan kawan tu. Awak perlu tidur, awak ni hamil. Sebab suami nampak saya 2 hari tak bermaya, sedih, tak nak makan. Jadi suami kata, daripada aku mengambil risiko menghalang isteri aku berbual dengan seorang kawan yang dia tak nampak, biarkanlah. Casey, selepas saya melahirkan, benda ni berlaku dekat anak saya pula. Bayi saya, Casey, pukul 1-2 pagi bangun. Bukan menangis Ketawa, Casey. Mata dia menjuling tengok atas, macam ada orang agar dia. Pukul 1-2 pagi. Walaupun saya tak nampak, saya rasa itu adalah makcik yang pernah saya berbual ketika saya berbadan 2. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Nampak orang yang hamil ni macam-macam Yang ini dia hamil, dia ada kawan datang, makcik ni suka datang. Dan selepas dia melahirkan, menurut kisahnya, selepas dia lahir, anak dia keluar je, dia dah tak nampak lagi. Dah tak nampak dah. Sekarang anak dia pula, kemungkinan anak dia boleh nampak. Mungkin makcik tu datang ding 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 ding. Anak tu bayang tak boleh nanti kena copyright lah, alamak. Ding 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 pula sorry YouTube sorry tak nak copyright YouTube. Tapi saya baca kisah ni awal tadi bila saya menderas macam betul ke yang berlaku ni? Suami dia sampai keluar tengok, awak cakap dengan siapa ni? Suami tak nampak dia, dan suami dia sampai izinkan dia untuk awak bual, jangan lama sangat sebab bila suami halang dan cuba halau dia keluar, isterinya kemurungan kan, tak nak makan, terperap dalam bilik, dan ini akan menjejas kesihatan anak dalam kandungan pastinya. Okey. Terima kasih pada semua yang sudi menonton Malam Seram. Casey undurkan diri. Jumpa anda kepada geng Momok Captain dan geng Momok Sarjan. Okey, Momok Sarjan, saya akan hadirkan konten lagi untuk anda, konten istimewa. Ini kerana Malam Seram di YouTube channel live yang original ni tak dapat saya teruskan. Jadi saya nak belanja lagi kepada geng Momok Sarjan dan Captain. Boleh menonton satu macam minggu lepas lah lebih kurang 3 cerita mungkin, dan kemudian kita akan sambung pula untuk geng Momok Captain sahaja yang telah melanggani konten berbayar. Jadi jumpa esok, dan yang lain jumpa hari Selasa 12.30 malam. Ingat, Malam Seram hanya sekadar satu hiburan saja. Dan terima kasih, jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share. Kirimkan email ke casey@malamseram.com. Burung tiung makan betik, saya belah pun cantik. Okey, saya last kopik lah tutup tirai dengan lagu apa, tengok mana pula lagu saya ni. Ini dia lagu permintaan daripada nyanyian ni, boleh jom.
Tidak pernah aku terfikirku akan bersendirian hidup tanpa dirimu. Aku masih sangsi dengan alasan yang kau beri. Mudahnya kau pergi, walau pernah kau sumpah berjanji ku tak akan ada pengganti. Janji tinggal janji, harapan menjadi mimpi. Dahulu bila bersama kau, kata jodoh kita ini selamanya. Kau takkan menjadi puncak perpisahan kita. Kini semua berubah, kau pergi walau tanpa aku rela. Apakah kesilapanku hingga kau begitu? Dahulu bila bersama kau, kata jodoh kita ini selamanya. Kau takkan menjadi puncak perpisahan kita. Kini semua berubah, kau pergi walau tanpa aku rela. Apakah kesilapanku hingga kau begitu? Kini ku berserah, bukan ku kalah, karena ini ujian datang darinya. Aku tetap redha, walau sakit ku terima. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh Casey Champion. Kita jumpa di lain episod.